Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anak-anak yang dikasihi, semoga anak-anak sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ceria sentiasa. Baiklah, cikgu akan menyambung pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga anak-anak telah pun bersedia dengan pembelajaran yang bakal kita sambung pada pagi ini. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu akan menyambung pada halaman 8 dan 9. Anak-anak bolehlah buka buku teks pada halaman 8 dan 9. Untuk pengetahuan anak-anak, pada halaman 8 dan 9, anak-anak dikehendaki membaca teks dan memahami teks serta memahami bahan grafik. Kita sama-sama tengok bahan grafik yang disediakan. Baiklah, anak-anak, cikgu harap anak-anak telah pun membuka buku teks. Baiklah, tajuk kita pada hari ini iaitu kita lakukan bersama-sama. Anak-anak, apakah yang biasanya pekerjaan yang anak-anak biasa lakukan bersama-sama? Mungkin ada yang lakukan dengan ibu bapa, adik-beradik, rakan dan mungkin saudara mara ataupun jiran tetangga. Baiklah, mari kita lihat apa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Buka buku teks ya. Baik, bersedia? Mari kita sama-sama membacanya. Kita lakukan bersama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jitwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Baiklah, kita akan lihat petikan bertajuk Rumah Terbuka. Sebelum itu, dalam petikan yang kita baca tadi, ada dinyatakan, dibincangkan berkenaan dengan tugasan yang dilakukan oleh 4 orang sahabat, iaitu Rajiv, Jitwen, Jimmy dan Hadif. Mereka melakukan kerja secara bersama-sama. Baiklah, kita teruskan dengan melihat teks bertajuk Rumah Terbuka. Apa yang anak-anak bayangkan dan gambarkan suasana rumah terbuka? Mungkin anak-anak pernah menghadiri ataupun rumah anak-anak sendiri yang menjadi tuan rumah ataupun tuan majlis rumah terbuka. Tentu dalam fikiran gambaran anak-anak semuanya menarik dan menyeronokkan. Doakan semoga suasana itu dapat kita capai kembali, dapat kita raikan kembali selepas berakhirnya COVID-19 ini, insya-Allah. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, cikgu akan baca petikan Rumah Terbuka. Rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra.
Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baiklah, anak-anak, dalam petikan tadi ada dinyatakan amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara kita ini bergaul antara satu sama lain. Mungkin anak-anak pernah menghadirinya, anak-anak dapat merasai bagaimana suasana dalam majlis tersebut. Baik, seterusnya, mari kita lihat petikan usung rumah. Usung rumah, amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama, kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Wah, cuba anak-anak bayangkan bagaimana betapa beratnya sebuah rumah jika kita seorang diri sahaja yang mengangkatnya. Namun, berkat muafakat kerjasama, sebuah rumah yang besar dan berat itu mampu diusung. Inilah yang dikatakan usung rumah. Diangkat rumah tersebut dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Baik. Perkara ini tidak boleh dilakukan, tidak dapat dilakukan tanpa ada kerjasama. Sebab itulah tajuk kita pada hari ini, kita lakukan bersama-sama. Dalam petikan tadi, digambarkan suasana masyarakat yang bersatu padu, berganding bahu, mengangkat sebuah rumah. Dan selepas acara mengangkat rumah itu berakhir, tetamu diraikan oleh tuan rumah dengan cara menghidangkan makanan dan minuman kepada orang ramai yang membantu tuan rumah. Alangkah indahnya budi bahasa amalan budaya kita, masyarakat Melayu. Janganlah kita buang ataupun abaikan semangat kerjasama ini walaupun kita berada dalam dunia yang menuju arus pemodenan. Baiklah, seterusnya mari kita sama-sama saksikan ataupun baca petikan yang ketiga. Gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Faham anak-anak petikan tadi? Wah, tentu anak-anak juga pernah merasai suasana ataupun pergi ke kedai gunting rambut. Tapi bila kita pergi ke kedai, sudah tentu ibu bapa kita yang akan mengeluarkan duit dari poket mereka. Untuk apa?
untuk membayar jumlah yang dikenakan atas khidmat potong rambut. Namun, apa yang kita baca tadi, yang kita sama-sama baca, iaitu petikan berkenaan dengan khidmat potong ataupun gunting rambut secara percuma. Mulia kan perbuatan ini? Ya, mulia. Perbuatan yang baik dapat meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan. Bagi kita yang berkemampuan, kita akan merasakan mungkin suatu perkara yang tidak berapa menyusahkan. Namun, bagi mereka yang kurang berkemampuan, walaupun dengan secara menyediakan perkhidmatan gunting rambut percuma, mereka sangat menghargai pemberian tersebut. Baiklah, kita akan melihat ataupun membaca petikan teks yang keempat, iaitu gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Baiklah, berdasarkan petikan gerobok rezeki tadi, mungkin dalam fikiran anak-anak ataupun kita pernah melihat wujudnya gerobok rezeki. Di mana ya? Cuba anak-anak ingat kembali. Oh, rupanya di sekolah kita sendiri diwujudkan gerobok rezeki. Masih ingatkah lagi anak-anak di mana tempat tersebut? Ya, gerobok rezeki sekolah kita diletak ataupun ditempatkan di atas pentas, penjuru sudut pentas di sekolah kita. Anak-anak ingat ya? Di sana para guru dan ibu bapa berkongsi rezeki yang ada dengan mereka yang memerlukan. Macam petikan yang kita baca tadi. Mungkin berbeza, gerobok di sekolah kita diletakkan di sekolah, tapi yang kita baca ini gerobok yang ditempatkan di masjid dan di surau. Adakah di surau ataupun di masjid kawasan rumah anak-anak wujud gerobok ini? Kalau wujud, bagus. Memang ahli jawatan kuasa masjid dan surau itu sangat prihatin. Kalau tidak wujud, mungkin anak-anak ataupun ibu bapa boleh menyuarakan pandangan untuk membantu mereka yang memerlukan. Okey, baiklah. Berdasarkan 4 petikan tadi yang kita baca tadi, anak-anak semua ini berkaitan dengan kerjasama. Yang pertama, berkaitan dengan rumah terbuka. Rumah terbuka tidak akan dapat kita lakukan tanpa kerjasama. Yang kedua, berkaitan dengan usung rumah. Sudah tentu rumah yang berat, besar, tidak mampu diusung, diangkat oleh seorang individu. Perkara ini harus dilakukan dengan adanya kerjasama. Yang ketiga, perkhidmatan gunting rambut percuma.
Perkara ini juga tidak mungkin boleh dilakukan tanpa kerjasama penduduk kampung ataupun penduduk setempat. Dan yang keempat, gerobok rezeki juga tidak mungkin dapat dilakukan di masjid, di surau ataupun di mana-mana sahaja tanpa kerjasama orang ramai. Jadi, marilah kita sama-sama menjayakan ataupun sama-sama meraihkan amalan bekerja sama. Amalan ini sudah tentu tidak akan merugikan kita. Baiklah, anak-anak, setelah kita membaca petikan tadi, marilah kita tengok ataupun lihat faedah amalan masyarakat prihatin. Apakah faedah amalan masyarakat prihatin ini? Yang pertama, rumah terbuka. Apakah faedah rumah terbuka? Yang kedua, faedah amalan usung rumah. Apakah faedahnya? Yang ketiga, faedah amalan gunting rambut percuma. Dan yang terakhir, faedah amalan masyarakat prihatin yang melakukan gerobok rezeki. Baiklah, sudah tentu keempat-empat ini ada faedahnya yang tersendiri. Untuk itu, anak-anak dikehendaki menyelesaikan tugasan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Sayang anak-anak cikgu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.